Hai semua, sebenarnya video ini merupakan konten bertema pada bulan Januari. Konten bertema merupakan satu lagi slot aktiviti bulanan yang diperkenalkan oleh Persatuan BookTube Malaysia mulai tahun ini. Setiap bulan, sebuah tema akan diberitahu untuk menghasilkan konten. Tema pada bulan Januari ialah mencintai diri. Walaupun Januari telah pun melabuhkan tirai, saya harap video ini dapat memberikan manfaat kepada anda. Buku yang saya pilih berdasarkan tema tersebut ialah The Happiness Equation yang ditulis oleh Neil Pasricha. Buku ini mendedahkan 9 rahsia bahagia yang boleh membantu kita mencapai 3 matlamat hidup. 3 matlamat hidup yang dikupas penulis ialah mahu tiada apa-apa yang membawa erti kepuasan, buat apa sahaja yang bermakna kebebasan, dan punya segala yang bermaksud kebahagiaan. Matlamat kepuasan boleh dicapai melalui rahsia-rahsia berikut. Pertama, bahagia terlebih dahulu. Kedua, lakukan untuk diri sendiri. Dan ketiga, anda bertuah. Rahsia-rahsia seterusnya pula membantu kita menjayakan matlamat kebebasan. Keempat, jangan bersara. Kelima, anda lebih berharga. Dan keenam, cipta ruang. Matlamat kebahagiaan pula boleh dicapai menerusi 3 rahsia terakhir iaitu ketujuh, lakukanlah. Ke-8, jadi diri sendiri. Dan ke-9, jangan terima pendapat. Sebelum saya teruskan, saya ingin meminta maaf kerana dalam video ini saya akan menerangkan satu sahaja rahsia iaitu bahagia terlebih dahulu. Model kebahagiaan yang telah kita ketahui sejak kecil bermula dengan bekerja keras untuk berjaya dengan cemerlang, lalu membuatkan kita rasa bahagia. Pada realitinya, aturan hidup kita tidak semudah model ini. Sebagai contoh, selepas berjaya dengan cemerlang dalam SPM, kita bekerja keras pula untuk menggenggam segulung ijazah. Seterusnya, kita menghadiri pelbagai temu duga untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus. Tanpa kita sedari, kebahagiaan itu semakin jauh kerana kita terus-menerus menetapkan azam baru. Nampaknya model ini tidak berkesan sama sekali. Bagaimana jika kita rombak model ini? Kita dahulukan kebahagiaan, kita luangkan masa dengan aktiviti kegemaran atau hobi, kita puas, kita gembira, lalu kita bersemangat untuk mengulang kaji pelajaran. Akhirnya, kita berjaya dengan cemerlang. Kebahagiaan dalam model ini sentiasa berterusan walaupun kita menetapkan azam baru. Maka, bahagialah terlebih dahulu. Jangan risau jika tidak tahu cara bahagia. Penulis telah menelusuri pelbagai perbincangan dalam jurnal, laporan penyelidikan dan persidangan. Akhirnya, beliau memutuskan untuk berkongsi 7 cara utama bahagia. Memandangkan buku ini diterbitkan pada tahun 2016, saya menambah beberapa rujukan terkini yang berkaitan. Pertama, aktif. Kajian yang dijalankan Wurdenberg dan kumpulan penyelidiknya pada tahun 2020 menunjukkan terdapat hubungan positif antara aktiviti fizikal dan kebahagiaan. Kajian ini dijalankan berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dikumpul dan diulas secara sistematik setahun sebelumnya oleh Zhang dan Chen. Kedua, buat kebaikan. Jurnal yang bertajuk A Range of Kindness Activities Boost Happiness melaporkan bahawa kebahagiaan boleh diperolehi dengan mudah apabila seseorang melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan tidak semestinya melalui aktiviti sukarelawan. Perhatikan sekeliling kita, mungkin kita terlepas pandang. Ketiga, aliran. Mihaly Csikszentmihalyi telah memperkenalkan dan menerangkan aliran sebagai satu keadaan apabila seseorang memberikan perhatian sepenuhnya terhadap perkara yang sedang dilakukan sehingga tidak menyedari hal-hal lain.
Seseorang yang berada di tahap ini mempunyai kemahiran dan cabaran yang tinggi. Mereka bukan sahaja seronok semasa melakukannya, malahan rasa puas dan bahagia selepasnya. Contohnya, anda membaca buku yang merupakan salah satu hobi anda pada lewat malam. Buku yang anda baca mengandungi plot yang sangat menarik. Anda berjaya menghabiskan bacaan dalam tempoh yang singkat walaupun anda sudah letih dan buku itu sangat tebal. Keadaan anda pada masa itu adalah aliran. Kemahiran anda ialah membaca secara pantas, manakala cabaran anda ialah keletihan dan bilangan muka surat yang banyak. Anda seronok membaca sehingga tidak menyedari masa berlalu begitu sahaja. Anda rasa puas dan bahagia dapat menghabiskan bacaan buku itu. Selain buku beliau yang bertajuk Flow, The Psychology of Optimal Experience, teori aliran juga telah diulas dan dianalisis dengan lebih lanjut dalam pelbagai artikel terkini. Keempat, rehat. Laporan Wester rakan-rakannya pada tahun 2021 turut menyelit analisis terdahulu mereka ke atas tinjauan pendapat yang melibatkan lebih 200,000 rakyat Amerika. Analisis tersebut menunjukkan orang yang meluangkan lebih banyak masa bercuti lebih bahagia. Selain itu, kita juga perlu berehat daripada media sosial. Donna Freitas, penulis buku The Happiness Effect, How Social Media is Driving a Generation to Appear Perfect at Any Cost, menyatakan bahawa tidak menggunakan telefon buat sementara waktu dapat melahirkan hubungan sihat antara kita dan telefon. Beliau juga menekankan bahawa kita adalah pengguna media sosial, bukan sebaliknya. Kelima, meditasi. Meditasi bukan sahaja mengurangkan simptom kebimbangan dan kemurungan, malahan membantu kita mencapai kebahagiaan. Kumpulan penyelidik dari Pontifical University of Salamanca, Spanyol berjaya membuktikan hubungan positif antara meditasi dan kebahagiaan pada tahun 2021. Dapatan mereka konsisten dengan kajian terdahulu oleh Thiel dan rakan-rakannya pada tahun 2019. Keenam, imbas kembali. Imbas kembali ialah salah satu terapi berkesan yang sering digunakan untuk meningkatkan keyakinan serta mengurangkan simptom kemurungan dan kebimbangan. Hubungan positif antara imbas kembali dan kebahagiaan telah dibuktikan oleh Smith dan Honey pada tahun 2019. Ketujuh, syukur. Pada tahun 2021, Zepioka dan Sobek Waspiska melakukan sebuah kajian berkaitan hubungan antara kesyukuran dan kebaikan yang dilakukan ke atas 591 peserta berwarga negara Poland yang berumur antara 18 hingga 73 tahun. Hasil pemerhatian mendapati kesyukuran berperanan sebagai pengantara dimensi perspektif masa dan kepuasan hidup. Ada banyak lagi cara bahagia. Belajarlah. Jika anda menonton video ini, bermakna anda mudah mendapatkan maklumat. Saya kongsikan 2 laman sesawan berkaitan kebahagiaan. Pertama, laman sesawan laporan tahunan kebahagiaan. Kedua, laman sesawan Springer yang menerbitkan koleksi jurnal The Happiness Studies. Sekian sahaja konten bertema mencintai diri. Jumpa lagi.